فلسطين أوتاد الأرض الآبية ملا بالياسين. Wahai pejuang Al-Qassam, penjaga Palestin. حي رجال القسامية حراس فلسطين. Penaklukan Kota Konstantinopel. Kenapa saya memilih Kota Konstantinopel? Kerana saya sangat berminat dengan cerita yang pernah saya baca dalam buku, dari mana sumber-sumber orang cerita dengan saya. Jadi saya tertarik nak mengupas sedikit berkenaan penaklukan Kota Konstantinopel ini. Nak dijadikan cerita, suatu hari Rasulullah pernah bersabda, akan ada seorang raja yang akan membebaskan Kota Konstantinopel tersebut. Rajanya adalah sebaik-baik raja, manakala tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Setelah hadis Nabi ni orang baca, orang dengar, maka dari situlah orang semua tercari-cari macam mana strategi untuk kita menakluki Kota Konstantinopel pada ketika itu. Pada zaman Sayyidina Ali, pada zaman Umayyah, semua orang dah cuba, tapi tak mampu. Allah tak izinkan lagi orang-orang untuk menakluki Kota Konstantinopel pada ketika itu. Sehinggalah pada zaman Utsmaniyah. Ketika ini zaman Utsmaniyah diketuai oleh Sultan Murad II ketika itu. Sultan Murad II ni, dia sendiri telah pergi ke Kota Konstantinopel untuk menakluki Kota Konstantinopel tersebut. Tapi Allah pun tak izinkan untuk Sultan Murad itu menakluki Kota Konstantinopel. Sehinggalah ada sahabat datang kepada Sultan Murad ni, dia cakap macam ni, engkau tidak akan menakluki Kota Konstantinopel tersebut melainkan anak engkau yang ada dalam buayan pada ketika itu. Jadi pada ketika itu, dari kecil lagi Sultan Muhammad II, dia telah bertekad dalam diri dia. Dia dengar saja hadis Nabi tersebut, dia cakap begini, akulah yang akan menakluki Kota Konstantinopel pada suatu ketika nanti. Pada ketika itu Sultan Muhammad masih kecil. Dia selalu cakap macam tu, dia selalu main-main, akulah yang akan menakluki Kota Konstantinopel itu. Sehinggalah Sultan Muhammad ni dah dewasa, ketika itu umurnya 16 tahun. Dia telah diamanahkan oleh ayah dia untuk menjadi pemerintah sementara, menggantikan ayah dia. Ketika itu ayah dia pergi ke kota lain pada ketika itu. Jadi Sultan Muhammad diperintahkanlah ketika itu untuk menjaga Empayar Utsmaniyah pada ketika itu. Jadi untuk masa sekejap je lah. Lepas tu ketika mangkatnya ayah dia umur 19 tahun, ketika Ahmad Fatih ketika itu berusia 19 tahun, dia telah menjadi pemerintah sebenar kepada Empayar Utsmaniyah pada ketika itu. Dan pada ketika itulah dia telah berfikir macam mana cara dia untuk menakluki Kota Konstantinopel pada ketika itu. Bermacam-macam idea telah keluar pada ketika itu yang kita sendiri tak boleh fikir macam mana strategi dia tu boleh, macam mana dia boleh lakukan strategi tu. Sehingga kan pada suatu hari tu dia mengumpul tentera-tentera sebanyak lebih daripada 150,000 orang tentera. Dia latih, dan pada ketika itu juga dia telah membina satu benteng, mengarahkan tentera-tentera dia untuk membina benteng pertahanan benteng orang Rom. Nama benteng tu Rumeli Hisari, nama benteng tu. Jadi ketika itu Ahmad Fatih sendiri keluar. Ahmad Fatih sendiri turut serta dalam peperangan pembinaan benteng tersebut. Dia sanggup meninggalkan darjat dia sebagai raja, berturun sekali, buka baju, buka serban untuk jadi buruh untuk membina benteng-benteng tersebut. Dan suatu hari dia telah mengarahkan seorang sahabat nama dia Urban. Urban ni
dikatakan dia bukan Islam, tapi Sultan Muhammad ni dia mengarahkan Urbani untuk membina satu meriam yang besar. Bayangkan saja berat sebiji peluru tu di antara 300 hingga 1000 kilogram. Apatah lagi badan meriam tu baru peluru dia, belum lagi dia punya meriam yang sebenar. Dan satu biji peluru boleh dilontarkan sebanyak 20 batu. Sangat jauh. Lepas tu maka bermulalah penghijrahan mereka untuk membuka kota Konstantinopel. Macam mana cara mereka? Mereka membawa 70 buah kapal perang untuk melintasi perairan Bosporus. Sampai di perairan Bosporus tu, mereka terberhenti di situ. Kenapa? Sebab apa? Sebab adanya satu rantai besi yang telah dipasang oleh Raja Byzantium. Mereka dah pasang sedia besi kat situ, rantai besi, supaya orang tak boleh masuk untuk menakuti kota Konstantinopel tersebut. Jadi nak dijadikan cerita, ramailah orang ni kan, dia punya tentera-tentera ni, dia cakap kita patah balik lah, tak payahlah kita masuk sini. Kita memang tak boleh lalu kawasan ni. Tapi Ahmad Fatih cakap macam ni. Tak, kita dah sampai, kita kena lalu juga kawasan ni. Sampai suatu hari, sampai hari itu juga Sultan Muhammad dia arahkan untuk tentera-tenteranya ni mengangkat kapal-kapal tersebut melalui sebuah bukit untuk masuk ke Golden Horn. Jadi pada satu malam je 70 kapal tu dah ada dekat depan kota Konstantinopel. Jadi kat depan tu, time tu subuh, pada waktu subuh, mereka telah solat dan berzikir. Sehingga zikir diorang tu Raja Byzantium dengar. Jadi Raja Byzantium tu hairan, macam mana diorang boleh masuk dalam kota Konstantinopel sedangkan aku dah pasang besi kat situ. Lepas tu dah masuk tu kan, pagi tu Sultan Ahmad Fatih ni sendiri datang kepada Raja Byzantium. Dia berjumpa dan dia tanyakan, dia cakap, kamu nak perang ataupun kamu nak serahkan kunci kota Konstantinopel kepada aku? Tapi raja tu lebih memilih untuk berperang. Maka berlakulah peperangan sehingga suatu ketika istana tu seorang sahabat nama dia Hasan dapat menerobos masuk ke dalam istana tu dan memacakkan satu bendera kat atas memacakkan panji Islam. Maka dari situlah kerajaan Utsmaniyah pada ketika itu lah kota Konstantinopel dan Rusia ditaklukkan oleh umat Islam. Dan dari situlah kerajaan Utsmaniyah dapat kemenangan. Bersama saya kembali dalam sesi bersoal jawab. Ada apa-apa tak nak tanya berkenaan dengan cerita yang saya kongsikan sebentar tadi? Saya nak tanya, selama mana peperangan ini berlaku? Di Paris. Okey. Menurut apa yang saya baca sebelum ni, peperangan ni berlaku selama 53 hari. Tapi itulah, kita amat bersyukur pada 53 hari. Dalam tempoh 53 hari itu, umat Islam mampu menawan kota Konstantinopel tersebut. Sebab bukan mudah nak menghabiskan peperangan itu. Ada lagi sini? Saya nak tanya,
Apakah kekuatan orang Islam pada masa itu sehingga dapat menakluki kota Konstantinopel? Okay, soalan yang bagus. Sebenarnya Sultan Ahmad Fatih dia sendiri dan memilih tentera-tenteranya yang beriman. Maksudnya sesuailah dengan hadis Nabi itu. Dia cakap rajanya adalah sebaik-baik raja dan dia punya tentera adalah sebaik-baik tentera. Maka dari sana kita dah tahu kalau orang tu tak beriman, tentera tu tak baik, bererti memang tak akan menanglah peperangan tu. Tapi dah terbukti bahawa kota Konstantinopel sendiri dah diperangi dan dah dimenangi oleh Islam sendiri. Berarti di sana umat-umat Islam pada ketika itu sangat kuat iman mereka kepada Allah dan tidak pernah meninggalkan solat 5 waktu pada ketika itu secara berjemaah. Sedangkan dalam peperangan sendiri mereka tak pernah meninggalkan solat di situ. Lagi? Saya tanya lagi. Saya tadi cakap dengan orang solat berjemaah. Adakah hanya dengan solat sahaja mereka dapat menguatkan keimanan mereka? Sebenarnya mungkin banyak lagi. Mereka telah diuji dengan ketahanan mental mereka. Mereka banyak juga berzikir kepada Allah sepanjang mereka berperang tu. Solat sunat, tak pernah putus solat sunat. Mereka hanya kerana Allah berjihad fisabilillah mereka. Mereka juga berjihad di jalan Allah. Orang ikhlas nak memperkembangkan Islam itu sendiri. Dan niat mereka tu benar kerana Allah. Ada tak nak tambah apa-apa ke mengenai cerita ni? Tak ada. Saya rasa tu je lah. Cukup sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Dan terima kasih kerana mendengar.